selamat datang ke Showreel, the official podcast from Astro Show where we deep dive into the minds of great directors, pelakon dan juga industry players. Okay Adif, Showreel juga kita mengupas isu-isu mengenai pelakon veteran, director kita, kru-kru belakang tabir lah, isu kreativiti kita macam mana. Betul, and every episode will bring different guests varying from like directors, from pelakon dan juga orang belakang tabir like showrunners. Betul. Sebab dekat sinilah kita akan kupas isu-isu yang belum didedahkan lagi. Jadi kalau anda nak tahu, saksikan every episode of the podcast Showreel. Hai, selamat datang ke Showreel, the podcast, official podcast from Astro Show where we deep dive into the minds of like directors. And today, cakap pasal director, we have a director with us. Tapi sebelum kita kenalkan dia, cuba I nak paling cerita sikit Showreel ni pasal apa sebenarnya? Okay, dia macam ni Div. Kalau kreatif industri ni orang tak tahu, kita ceritakan macam mana kreatif industri ni berjalan. Betul juga. Sebab selalu tengok kat Twitter kan. Kita ada tengok Twitter. Macam orang komen je kan. Macam like, cerita ni macam ni, cerita ni macam ni. Macam kau tahu like what's the process behind that. So untuk menjawab lah kan soalan-soalan korang semua ni, untuk mengelak korang semua jadi ada PhD dalam kepala tau. So kita bawa orang yang boleh jawab soalan ni untuk korang. Kadang-kadang kat komen TikTok ke apa kan, orang selalu cakap, oh ni director lah ni, padahal script writer ke, ada semua teamwork. Betul, it's a teamwork. Saya baru belajar tadi kat bawah. Semuanya pasal teamwork. Betul. Jadi kita ada dalam studio dengan kita hari ni seorang pengarah, yang editor yang paling power lah. Saya paling respect dia. Okay, kita ada Raza Hisham Rashid. Apa khabar? Abang apa khabar? Khabar baik. Macam tadi macam tak jumpa Macam first time pula jumpa. Tadi Bali macam cakap malu-malu kan, tapi bila dia pakai kamera terus terus lain kan. Jadi saya rasa sebab ramai orang kat luar sana pun mesti akan tertanya-tanya juga kan, macam like untuk buat yang buat yang tak mengenali lah. Bolehlah abang ceritakan sedikit pasal diri abang, contohnya macam apa projek yang abang dah buat dan juga apa projek abang sedang buat dan juga apa projek yang abang akan buat nanti. Begitu. Okay, wow, very power lah. Ya, saya host. So nama saya Raza Hisham Rashid, berasal daripada Kelantan. Lah orang kita. So saya membesar di Kelantan, sampailah saya belajar dekat Universiti Melaya. And then saya menjadi pengarah ketika saya berumur 21 tahun. Kebetulan kebetulan rezeki. Saya masuk ada reality show dulu ketika mungkin korang muda lagi. Tajuk dia Nescafe Kickstart. Okay. Saya tak tahu, mungkin saya zygote lagi. So lagi muda lah. Lagi muda lah. So show untuk orang-orang muda ketika tahun awal 2000 dulu. Okay, Y2K. Yes. Ketika awal 2000 itulah show orang muda lah. Sebab tak ada internet. Bukan tak ada internet, tak ada YouTube, tak ada podcast sekarang. Sekarang ni dah macam-macam kan. And then saya pernah mengarah filem Pusaka. Projek yang ke SPM. Then latest TV series yang tengah tayang sekarang ni ID. And then bakal mengarah filem yang orang tunggu-tunggu. Dinanti-nantikan. Tajuk filem tu tajuk apa cerita tu? Tajuknya nanti kita akan reveal. Cuma sekarang ni yang orang nak tahu surprise. Sebab sekarang ni yang orang tahu macam like jadi tajuknya nantilah. Jadi abang tadi mention abang study dekat UM. Dan sekarang ni abang berada dalam bidang perfilman lah kan, industri perfilman. Masa abang study dulu, abang study filem atau abang study benda lain? Saya study benda lain. Saya study kewartawanan, media studies, berfokus kat sana as a journalist. And then saya buat satu lagi major iaitu International Relationship Studies. More study pasal politik. I don't know why I jatuh ke dunia perfilman. Saya rasa more rezeki lah semua tu. Betul, abang boleh cerita macam mana abang kickstart daripada apa yang dibelajar tu ke bidang perfilman? Nescafe Kickstart tu lah. So memang show tu first time pula kita shoot
filem dengan modal 30,000 dalam masa, bukan filem-filem lah, tapi full length lah. Faham. Dalam 30,000 untuk filem macam filem indie macam tu dalam masa 3 minggu. Then that first time saya berada di set penggambaran. Saya tak pernah berada shooting. Terus saya jump as a director. Daripada situlah saya belajar. So orang kata ada first time in everything. So that my first time yang saya tak pernah tengok pun macam mana orang mengarah. So I learn sendiri from scratch lah, memang purely buat sendiri. Jadi macam kalau nak kira lah kan, abang ni seorang yang tak ada background lah dalam perfilman. Sebab abang tadi pun kewartawanan dan juga macam international relationship. So abang rasa macam sebagai seorang director sekarang, abang rasa abang ada tak keupayaan itu untuk macam bersaing lah contohnya dengan director hebat yang contohnya macam ada directors yang ada background dalam perfilman? Saya rasa semua orang boleh jadi director kalau dia minat lah. Contoh as simple as my best friend lah kan, Nick Amir. Dia pun bukan budak filem, dia belajar engineering. So banyak je orang tak belajar filem. Tapi kalau you belajar filem, of course lebih better lah kan. Betul. Dan itu adalah impian semua pelajar filem. Itu adalah semua pelajar filem. Tapi hakikatnya dekat dunia yang sebenar, competition dia sangat-sangat tinggi. So kek tu kecil kan. So semua orang berebut pada kek yang sama. So tak semua orang dapat makan lah kiranya. So saya tengok ramai juga student filem yang gagal menembusi pasaran. Sebab filmmaking memang ramai sangat orang yang nak masuk. Betul. Adif belajar filem ke dulu? Tak, saya tak belajar filem. Saya belajar kesusasteraan Inggeris. Macam Pali? Saya belajar filem. Belajar filem. Dia dah menembusi pasaran. Belajar filem mana? UiTM. Dekat UiTM budak puncak. Budak puncak perdana. Puncak perdana. Puncak perdana. Vita lagi time tu. Faham. So itulah. So semua orang, setiap orang ada datang dari pelbagai latar belakang. Dan kita berjumpa semua kat sini. Betul. Jadi kiranya abang ni saya boleh lah nak cakap kalau kiranya abang ni seorang yang hebat sebab macam abang tak ada background perfilman tapi abang mampu nak bersaing dengan orang yang ada background perfilman dan TV siri, filem yang abang buat mampu bersaing di luar sana. Dan kita memang kena terima hakikat yang dekat Malaysia ni industri perfilman, industri media sangatlah kecil. Bukan sebab talent tapi sebab market tu kecil. Padahal talent kita besar. Betul. Kadang-kadang macam orang cakap lebih nasi daripada sudu pula. Betul. Exactly. Sudu, dia macam tak cukup untuk kita contain talent kita sampaikan ada yang berkarya dekat luar negara. Dan itu bagi saya rugi. Sebab kita ada bakat yang kita boleh guna dekat sini, tapi kenapa kita bazirkan yang kita bagi kat luar? Betul. Sebab saya rasa as audience semua dekat luar sana, bukan saja audience lah, maksudnya the whole industry kan, the whole ecosystem. Kita bercakap tentang ekosistem ni daripada studio, big studio, to the filmmaker sendiri, and then audience. Rasa perlu bersama-sama untuk melihat kita punya industri ni lebih better. Sebab saya rasa benda tu sangat penting. Bila industri kita better, kita dapat build satu produk yang bagus dan kita dapat build kita punya jati diri kita sebagai orang Malaysia. Benda-benda ni semua akan membantulah sebenarnya. Okay, saya nak tanya soalan yang fun sikit. Dah serius ni. Dah rasa aku dah tak ada mood lah serius. Macam forum lah kan. Hal perdana ke? Okay, saya nak tanya soalan fun lah. Okay, saya nampak abang ni boleh bercakap. Kira macam di depan kamera ke, jenis yang boleh. Ya ke Pali aku boleh cakap? Boleh bercakap. Boleh lah. Okay. Sebab macam mana seorang editor boleh bercakap macam ni? How you train yourself? Faham. Selalunya editor ni dia ada introvert kan. Yes.
Betul. Biasanya editor akan berhadapan dengan komputer saja kan. Ya, Macam betul. Pali pun editor juga kan. So macam mana Pali bercakap? Macam tu lah juga dengan saya sendiri, macam mana nak bercakap lah. Sebab editor memang mudah terjerumus jadi seorang yang introvert sebab kita hanya bercakap dengan komputer. Tapi juga saya bila menjadi pengarah kan, nak tak nak kita kena keluarkan diri kita daripada tak bercakap tu, kena pandai bercakap sebab kita banyak benda kita nak explain. Saya nak tanya abang satu. Macam tadi abang cakap abang membesar di Kelantan. Juga berasal dari Kelantan. Saya pun sama. Tapi saya membesar bukan di Kelantan. Tapi saya sentiasa rasa, sebab bila saya dah pindah balik sebab mak ayah saya pun dah pindah Kelantan. Jadi bila saya di Kelantan, saya sentiasa rasa macam ada lopong dalam industri perfilman kita dalam menceritakan, macam contohnya mengangkat cerita-cerita dari setiap negeri. So macam kat Kelantan mungkin ada lah kan a few, macam kita ada contohnya Sabri Yunus, kita ada Joso contohnya yang mengangkat cerita orang Pantai Timur. Macam Joso buat Police Evo dan juga Dia macam orang Sabri orang Terengganu. And Sabri Yunus pula kita tahu memang banyak-banyak karya yang dia hasilkan merupakan macam cerita orang Kelantan. Jadi macam abang from macam Rahsia, Project Anchor Experience kita tahu, dan juga ID juga. Macam mana abang rasa, adakah abang tidak diberi peluang ataupun adakah benda tu something yang abang dah fikir nak buat tapi tak berkesempatan je lagi? Good question lah. Tapi soalan ni berat sebenarnya. Sebab saya rasa bukan ada orang tanya kenapa tak nak buat cerita Kelantan kan. Saya rasa belum tiba masanya lagi saya bercerita untuk tempat personal saya lagi. Very special place for me. Kelantan is very special place lah, sebab saya membesar daripada kecil sampai tingkatan 5 kan, dekat sana 17 tahun. Jadi banyak memori saya yang saya belum ready lagi nak share. Because bila you buat filem, you akan share you punya personal tau. Betul. Punya personal emotion. Benda tu macam kita buat filem lah, kita tahu kan. Tapi tu ya, abang tak willing to share lagi. Bukan tak willing ada benda yang dark ke apa. It's not tau. Just benda tu terlalu personal for me. Faham. So not yet. So maknanya mungkin adalah nanti mungkin bila abang dah ready contohnya. Saya rasa saya macam nanti macam sebab kita dah tengok macam-macam kan pilihan, macam contohnya macam Police Evo mengangkat cerita orang dari sana, and then Sabri Yunus dia ambil elemen komedi sikit, tapi ada juga yang serius macam bunuhan contohnya. Jadi Johor. Johor. Betul. Jadi sebenarnya problem besar cerita Kelantan actually banyak yang berkualiti tau. Ya, betul. Sebenarnya kalau compare macam sebab orang Kelantan dia bercakap pasal itu kan. Tapi hakikatnya kita ada list. Memang Johor kita ada, dan kita ada bunuhan, even Pokya Cucode ada good. Satu lagi bagi saya movie Kelantan yang best is Budak Kelantan. Budak Kelantan. Wan Azli Yusof yang kebetulan dia ada dalam ID. It's one of tribute lah juga sebab saya minat karya-karya dia. So that's why dalam ID kita ada Aziz Osman, kita ada Wan Azli Yusof, kita ada Udin Said. So banyak director dalam ID. Betul lah ID. It's like a good cameo lah. Dia macam reunion pula kan acara. Saya ambil semua yang saya suka. Sebenarnya. Adakah itu untuk menjadi inspirasi dekat set ke macam mana? Sebab sebenarnya dorang ni good actor sebenarnya. Macam Wan Azli tu semua good actor yang boleh deliver apa yang dalam kepala saya. Sebab because diorang director tu kan. So diorang memang crafting dari sudut acting diorang memang dahsyat lah sebenarnya. Faham. Saya minat Project Anchor SPM sebab ada girl crush saya lah. Tak boleh cakap siapa crush kan? Mana boleh cakap? Boleh saya cakap. Tapi takutlah bini kat rumah marah. Okay. Abang ni memang suka buat cerita yang remaja ke? Remaja ada masalah ke dengan Gen Z? Ada actually, nak kritik Gen Z sekarang ke? Macam mana ke? Good question, really good question. Actually, I memang banyak buat cerita orang muda because I rasa, contoh, I sebenarnya terinspirasi banyak daripada kami. And
So I terinspirasi daripada Good Will Hunting, cerita coming of age. I don't know why ketika I masa remaja dulu, because of course lah dia memang cerita-cerita nak jadi filmmaker daripada sekolah kan. So ketika budak-budak dulu, cerita remaja tu banyak dalam my memory because dia involve dengan music, good tempo, fancy. So benda-benda tu yang menarik saya. Lagi satu, saya suka voice orang-orang muda. Terutama orang yang baru lepas nama bunyi Kelantan dah. Terutama untuk orang yang baru graduate. Sebab that moment kita baru graduate kan, that period of life tu memang cepat dan sangat diingati because you baru nak step up, bayar rumah sewa sendiri, tu sendiri, banyak benda pressure on you. That then kalau I juga tak nak orang muda sekarang buat silap. So bagi I, kenapa saya pilih cerita-cerita orang muda, the reasonnya orang muda is a masa depan, is a future. And yang tu yang kita patut bentuk betul-betul, jaga betul-betul untuk melihat negara kita lebih better dengan orang muda. Inilah wakil rakyat yang kita mahukan, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Pali, Abang Eli buat cerita untuk kita ambil sebagai pengajaran. Dia macam apa yang diorang ni buat kau jangan buat. Actually, the reason juga satu lagi I mudah buat cerita orang muda sebab I dah lalui. Dan semangat saya masih muda. Semangat saya masih muda dan cerita dah sekarang saya dah masuk umur 40. So jadi saya recall balik apa yang saya perlukan ketika saya muda. So jadi my time dulu tak banyak sangat lah. Dia macam ada, saya suka dunia baru, kami. So not really banyak yang disajikan kepada my age. Faham. Saya dulu masa saya ingat saya tengok Dunia Baru, saya tak pun suka cerita tu sebab karakter Pia Andre, nama dia Hadif. Lepas tu Khatijah Tan, mak dia suka sebut macam Muhammad Hadif. Lepas tu mak saya selalu guna benda tu untuk panggil saya. Jadi buat saya rasa macam lah dia panggil aku pula. Dia rasa macam awkward. Tapi tak boleh relate ke Dunia Baru? I masuk universiti because of Dunia Baru tau. Tak sebab masa tu saya dah jawab apa. Dia macam jauh sikit lah. Saya dah jadi 3. Maknanya saya dah jadi 2. Lagi satu, ketika saya umur 16 tahun, saya tengok satu telemovie dekat NTV7 masa dulu. Dia ada satu slot dipanggil slot festival. Masa tu saya umur 16 kan. Tajuk cerita tu Piala Untuk Mama. Heroin dia adalah Sezi Falak. Sezi Falak umur baru 17 macam tu kan. Bila saya tengok cerita tu, dia macam I feel I tak faham. But that movie inspire I untuk menjadi telemovie tu inspire I untuk menjadi seorang manusia lebih baik lah, lelaki yang lebih baik. Bila tengok cerita tu, dan saya tengok Lord of the Fly. Itu cerita lama kan. Masa tu saya pun umur 12 tahun macam tu. Saya tengok Lord of the Fly. Dia memberi inspirasi ke saya. Dan after now, saya rasa why not buat movie yang inspire, that kind of movie yang boleh inspire macam I dulu inspire. Maybe to my purpose, maybe. Betul. Lepas tu cakap pasal abang macam macam mewakili lah kiranya kan suara anak muda zaman sekarang. Macam abang nak wakilkan suara generasi muda, tapi more of like macam ini cerita aku zaman dulu masa aku muda dan aku dah lalui, jadi hidangkan apa yang aku rasa patut korang tahu untuk lalui zaman muda korang kan. Lepas tu saya pun nak tanyalah, contoh macam dengan ID, apa yang saya perasan, dia cerita zaman sekarang. Dia macam isu influencer, data, percuma data dan sebagainya. Tapi dia rasa muda. Sebab adakah abang rasa macam penting untuk abang buatkan benda tu rasa fresh supaya orang zaman sekarang tertarik untuk tengok, atau memang itu tujuan abang? Sebab contohnya macam abang rasa itu isu yang perlu saya macam ketengahkan lah. Macam sebab sekarang ni kan kita influencer dah seolah-olah macam menjadi selebriti dah sekarang. Macam dekat mana-mana event diorang ada. Macam like diorang dah jadi macam basically kalau kita nak beli apa-apa pun kita tengok kepada influencer. Betul tak Bali? Betul.
Macam saya pun nak jadi influencer sebab nak duit. Betul juga. Ada juga orang yang nak jadi influencer sebab duit. Kadang-kadang jadi influencer macam okay, aku banyak followers. So job tu contoh aku boleh buat campaign untuk job ni 50,000. So macam tu je post. Buat. Memang dia penat jadi talent. Tapi tak payah fikir nak edit, tak payah fikir nak how to craft the script. Betul tak? Betul, tapi sebenarnya apa yang saya nak cakap kat sana, macam Adif cakap tu ada sebahagiannya, tapi because saya dah umur 40, batch saya adalah kira first batch yang masuk dalam dunia internet. Daripada zaman Friendster, daripada zaman MySpace, sampai ke sekarang ni kita follow semua dan kita tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang tak kena, yang you guys terutama orang muda lah boleh belajar. Sebenarnya kita lah bukanlah nak mengajar sebenarnya, dia bukan niat tu. Betul. Tau. So just nak tunjuk this is the life yang sekarang orang muda lalui, dan supaya juga mak bapak kat rumah boleh faham kenapa orang muda jadi macam ni. Macam contoh kan pasal ID. Dia sebenarnya pasal identity lah. Dia sebenarnya siapa anda. Sebab ketika saya umur 20 tahun, saya pun tak tahu siapa saya. But sampai until now, isu tu masih lagi tak clear tau. Betul. Right. Jadi macam abang tadi abang cakap pasal identity kan. Macam sampai sekarang abang tak tahu lagi siapa diri abang kan. Jadi saya nak tanya kat Pali lah kan. Sebab kita macam, kita generasi sekarang, kita Gen Z kan. Saya awak kepala Gen Z. Gen Z first batch. First batch. 87. Ya, awak kenal lah diri awak. Macam mana perjalanan saya daripada saya kecil sampai saya besar, saya macam sebenarnya tak tahu kan saya nak apa sebenarnya. Sampai sekarang kita tak tahu apa kita nak. Kita tak tahu apa yang tak clear. Tak clear lah. Lepas tu kita selalu fikir, aku ni nak jadi apa? Betul ke benda aku buat ni kan? Betul. Sebab benda tu pun saya rasa macam dilema saya pun sama. Macam saya tahu apa saya nak jadi, tapi saya tak tahu adakah itu betul ke tidak. Jadi macam kita buat je apa kita nak buat. Macam lah kadang-kadang kita macam lah, kalau buat salah tak apa lah. So ID ni ID swipe still love. Swipe still love. ID swipe still love ni memang bercerita tentang pencarian karakter yang bernama ID Zabran. Betul. Yang dibawa oleh Naim Daniel. Mengenal diri dia, siapa diri dia. Sebenarnya dia fokus kat situ. Dan actually semua orang macam Anggun jadi influencer, sebenarnya dia pun tak pasti dia bahagia ke as a influencer. And Jazman yang dibawa oleh Eddie Ashraf pun tak clear diri dia ni siapa. Sebenarnya masih semua orang muda dalam cerita ID pasal mengenali diri, tak kenal diri dia orang siapa. That's why decision dia orang banyak tindakan yang salah yang korang akan jumpa next episode. Betul. Jadi macam like untuk kita orang punya listener, kalau cakap orang semua mesti korang macam like, siapa Anggun, siapa ni korang kena tengok ID. Tapi betul, saya rasa macam bila saya tengok balik, bila abang cakap macam tu betul. Kami rasa, saya tak tahu lah, I rasa macam betul lah. Setiap karakter yang muda dalam tu semua tak kenal diri sendiri. Macam masing-masing ada apa yang diorang buat hari-hari, dan juga ada apa yang diorang nak. Tapi diorang semua tak pasti benda tu betul ke, which is a true reflection of like our society now, especially macam betul. pasal COVID dia macam very relatable dengan remaja sekarang. Macam contoh Jazman, anak orang kaya. Tapi basically kita buat rasa zaman kan. Jazman anak orang kaya, handsome, ada girlfriend yang cantik. Tapi kalau realize kan, satu je yang dia tak ada, dia tak berapa ada keluarga satu. Dia sebenarnya tak berapa pandai. Betul. Itu betul lah. Itu macam bengong-bengong. Because you have everything. But the benda yang ni dia tak ada tu. So dia pun struggle mencari apa yang kurang dalam life dia. So basically ID ni kalau kita taruh dia dalam sekolah, Jazman ni budak kelas belakang tapi hot,
Yang kaya. Dia main bola. Budak bola ni selalu famous. Dia main bola. So ID ni budak kelas depan. Lepas tu dia macam loser lah. Asyik bully ni lah budak ni. Anggun ni dia budak tengah-tengah. kelas tengah tapi hot. Orang gila gada. Satu sekolah kenal dia. Dia macam tu lah. Betul. Untuk simpelkan lah untuk orang nak tengok kan. Tapi awak contoh tadi kita ambil situasi sekolah kan. Macam abang lu zaman sekolah abang kat ni. Abang dekat spektrum mana? Saya ni spektrum saya kat sekolah agak unik sikit. Sebab every year saya tukar sekolah. Setiap tahun? Setiap tahun. Wow. Saya tukar sekolah. Kenapa tu? Reason dia tak boleh tahu. Nak tahu kenalah Pujo ni buat filem nanti. Cerita saya dia unik sikit. So jadi saya tak pasti saya kat mana. Sebab kita masuk sekolah ni saya ada kawan ramai kan. Saya boleh berkawan. At the same time kalau tanya saya mungkin tengah-tengah lah. Macam tapi tak dikenali pun. Faham tak? Saya pergi sekolah, next sekolah sebab saya suka tukar sekolah. So dapat berjumpa dengan ramai orang. Ya. So, kena buat sekolah juga. Setiap sekolah tu adakah dia daripada different society? Okay, saya pernah sekolah okay lah saya jujur saya pernah sekolah jantan. Lepas tu saya boring sekolah jantan. So kena ada sekolah perempuan and then ada something berlaku. Saya tak boleh ceritakan sangat. And then saya kena hantar dekat Johor, kena bersekolah kat Johor. And then kemudian saya balik daripada Johor. Saya bersekolah kat orang asli kat Johor. So sekolah tu kat Batu Pahat actually ramai orang asli kat situ. So saya kena dihantar kat sekolah situ sekat Senggarang. Sekolah situ. So saya belajar kehidupan, the real kehidupan bila saya sekolah kat Senggarang. Saya terhutang budi dekat orang-orang Senggarang sebab menjadikan saya seorang manusia. Bila saya duduk kat saya balik semula sekolah biasa dan saya last kali saya masuk dekat sekolah mak saya bekerja. Faham? Itu So story. abang anak cikgu ke? Mak saya kerani. Kerani. Mak saya kerani kat sekolah tu. Kita geng lah. anak Anak-anak pendidik. Macam Pali kalau awak kan macam awak AD ke Anggun ke kategori Naim kat sekolah? Saya tiga-tiga boleh. Tiga-tiga saya boleh. Pernah dibuli. Saya pernah membuli. Saya pernah biasa-biasa je. Faham. Saya rasa biasa-biasa sebab saya tak bully orang, orang tak bully saya. Hadif. Hadif suka tanya orang. Kita tanya Hadif pula. Hadif macam mana Hadif? Saya masa sekolah menengah sebab sekolah saya tu kira sekolah legacy sebab itu sekolah bapak saya juga and saya diminta untuk pergi situ lah. Dia minta. Jadi masa kat sekolah tu masa form 1 sampai form 3 jadi mangsa bully. Macam-macam jadi. Benda saya tak nak cerita. Lepas tu bila saya masuk form 4 sebab dia walaupun masa form 1 sampai form 5 pengetua rasa semua kawan ayah saya. Tapi masa saya masuk form 4 tu pun saya sedar apa yang macam benda saya boleh buat, benda yang saya minat. Jadi saya berkenalan dengan dunia perdebatan. Jadi dari situlah saya build confidence and jadi orang yang macam tak takut nak bercakap depan orang. Sebab kalau tak sebelum ni memang jenis yang macam like takutnya. Tapi kadang-kadang saya tu pun takut nak cakap dengan awak. Kenapa? Takut saya kena panah balik. So ID tu macam sama juga macam ID nanti dia mencari keyakinan. So tapi boleh cakap kan korang dah tengok semua episod kan? Kita nak tengok. Kita tengok boleh je. Macam Pali Zul apa? Zul Zabar. Nama glamour. Zul Zabar. Dia nama dekat rumah Pali, nama dekat KL Zul Zabar. Zul Zabar yang dah tengok the whole episode kan. Pali je lah. Tak jadi nama Zul Zabar. Original dia pakai Zul Zabar. So Pali after tengok the whole episode because actually Pali yang edit tau the trailer. So really awesome job Pali. Thank you so much. Thank you. Sebab Pali berjaya berjaya 100% bercerita tentang ID dalam masa 1.5 minit exactly. Itu Tanya. So
Actually for me kalau orang yang tengok orang yang tengok ID, basically you akan trailer, you akan dapat exactly bila you habis the whole season. Betul tak? Betul. You akan dapat, you boleh tengok trailer tu and then you boleh tahu itulah yang you akan jumpa. And then lagi satu, kalau nak tahu sedikit sebanyak lagi tentang spoiler lah, sikit pasal ID, boleh dengar dekat lagu Monolog dekat belakang sekali tu. Tajuk dia Panjat Tangga. Dia sebenarnya pasal panjat tangga ni macam climbing status status sosial yang ID tengah climb. Yang lirik-lirik dia tu dia tak adalah spoiler sangat because Lok dah tulis secara seni, betul je lah, berkias. So jadi bila awak dengar lagu tu dekat end of episode 1, mungkin akan tahu sedikit sebanyak cerita ni nak pergi ke mana. But if you want know exactly, you boleh tengok trailer yang dipotong oleh Pali. Tapi tengok Pali, kiranya podcast kita ni dapat content eksklusif tau. Sebab kalau kita tak buat benda ni, macam kita punya audience takkan tahu dengar lagu dapat tahu cerita penuhnya. So macam dia rasa macam like wah, special ni kita. Abang Eli bagi content yang eksklusif untuk kita. Just fun fact lah kan. Kita kat zaman teknologi tengah evolving. So ada AI semua. So cakap pasal trailer, saya nak bagi tahu kat abang lah. Takut marah lah sebenarnya. Takut abang marah. Ini pengakuan lah. Sebenarnya ada few dialog saya AI kan. Yang mana tu? So kalau towards the ending, who are you? Actually are you Aidi Zabran or Tengku Remy or Aidi Zabran? Tu tak ada sebenarnya. Dalam the whole series tak ada. Sebab actually sebenarnya abang dah buang line tu. I baru ingat line tu dah dibuang sebenarnya. Tu abang ingat suara Pati Shanti. Memang suara Pati Shanti. Suara Pati Shanti sebab original dia dalam scene sebenarnya dia ada tanya ID, who are you? Actually kalau awak perasan actually banyak bersoalan tentang who are you tu banyak kali. Tapi that's why I thought memang ada specifically situ tu you tambah balik. Interesting. So saya banyak gunakan AI lah untuk dialog saya rasa macam dialog jadi kena. Saya buat macam aku kena ada skrip ni untuk trailer ni supaya orang faham dengan marketing tu berjaya. Faham. Tahniah. Marketing purposes lah. I pun tak realise. Sebab saya takut abang marah, saya buat diam dulu. Tak. It's very good. Dia pandai pilih masa depan kamera. Takkan abang nak abang gunakan tak, sekarang ni dalam ID pun ada benda AI. Tapi kita tak adalah menggunakan AI tanpa kreativiti. Betul. Orang selalu tengah ada isu tentang AI. Betul. But for me, AI tu kita kena tahu how nak manipulate. Betul. Kita yang kena control AI. Jangan bagi AI control kita. So saya tengok komen kan, kalau pasal AI, kita seborak pasal AI kejap sebab benda ni pun tengah in. So kalau awak tengok kat komen kan, AI ni nak bunuh graphic designer, nak bunuh video editor, nak bunuh creative industry. So bagi saya tak. Sebenarnya AI ni dalam proses pembelajaran. Kita pun still kena command dia. Macam seorang director command seorang camera operator, director of photography kan. Macam mana kau nak shot macam ni. So macam tu juga kita nak gunakan AI ni. Kita command dia. So dia tak boleh buat semuanya sendiri tau. Kita kena mengarah dia. So it's up to our creativity sebenarnya. Tapi sebenarnya saya rasa macam semua benda dalam dunia ni kan, macam when it comes to manusia, interaksi manusia dan juga benda yang tak hidup, semua macam dengan pisau tau. Macam pisau kita boleh guna untuk benda baik, contohnya macam potong sayur ke apa untuk bagi masak, but also at the same time kita boleh guna untuk bunuh orang. Betul. So atas kita pengguna dengan niat kita saja. Tiba-tiba masuk kamu sikit, tahu lah bergantan. Sebab saya sangat bersetujulah dengan pendapat tu. Nak tak nak kita tak boleh lari daripada teknologi terbaru supaya kita tak ketinggalan zaman. But at the same time kita kena compete lah. Betul. Sebab
ini yang tengah berlaku kan. So itu yang kita bersama tengah kupas. Betul, benda tak boleh dielak. Yes. Tapi bang, tadi saya suka abang ada sebut nama Pati Shanti. Saya daripada saya review episod semua, saya admire karakter dia. Sebab saya rasa macam untuk yang tak mengenali dia, mungkin belum lagi. Belum kenal lagi. Tapi saya rasa macam abang pilih aktor pelakon-pelakon yang power tau. Macam nama-nama yang kita mungkin ramai orang kalau tak biasa dengan teater. Kalau tak familiar dengan teater, diorang tak kenal orang-orang ni. Tapi bila saya jumpa Pati Shanti depan-depan ada tu masa PC pun, saya dapat rasa aura dia tu. Dan dia memang sebiji macam tu lah dia. Dalam karakter dia macam tu, depan-depan pun dia memang Pati Shanti. Lepas tu saya suka ada satu benda dia pernah cakap dekat ID. Dia cakap dekat Eliza Azizi pergi kata Ali. Dia cakap macam, with you girl, when I go and search your name, nothing came up. And dia menunjukkan ada dua sisi manusia kita sebenarnya. Macam generasi muda ni ada yang betul-betul obses dengan social media, juga ada yang macam tak nak langsung. Macam ID dia biasa-biasa je kat social media. Awalnya macam asal ada je. Asal ada je. Guna untuk stok. Guna untuk stok. Guna untuk orang yang macam kenal Eliza ke. dia against. Betul. Benda Eliza pula apa? Ali yang dibawa oleh Eliza. And saya rasa betul-betul dia macam like faham tak? Macam kita ada je kawan bila kita lepak macam like kau tengok ni dia macam like aku pun ada TikTok tu. Betul-betul ada. Saya rasa macam like kadang-kadang bila nak hantar benda lawak gitu orang pun macam like alah susahnya. Kau rasa meme ni kelakar tapi kau tak ada pula. Tapi kau tak ada. So aku macam nak share kat WhatsApp. Nak I cerita pasal Pati Shanti tak? So actually original dia, nama dia kita panggil dia PS kan. Dia adalah singkatan daripada sebenarnya nama Perjanjian Syaitan. Sebenarnya bila you masuk dengan Pati Shanti tu, it's quite evil kan. Pati Shanti sebenarnya later you akan nampak dia akan start jadi evil tu. Pati Shanti juga nama kita tulis memang Pati Shanti dan kita tulis dah siap, bukan based on pelakon tu. Then dia datang dan untuk cast and then dikenalkan diri dia. Nama dia adalah Shantini Venugopal. betul. So kita macam terkejut lah. And then dia bawa karakter tu exactly macam apa yang di-imagine lah. Ditulis tu. Ditulis. So memang sangat kita pun tengok dia buat kan, rasa takut lah dia ni kan. Agak scary because energy dia besar. Betul. So Naim sekali dulu masa kita rehearse kan, dia macam duduk kat sebelah Shantini tu, dia rasa takut sangat Shantini. So the aura Shantini Venugopal tu memang strong. Tapi dia memang power bang. Saya tengok ID saya tak pernah kenal dia. Saya tahu ID macam power gila. Bayangkan umur 60 lebih kan, dengan tak larat dia semua, dia still boleh perform very well lah. That's dia pelakon teater. Betul. Tapi saya rasa macam kalau kita tengok yang lain pun macam tak kalah ya. Macam memang semua orang dalam tu. Susan Lancaster, Joe Bukatas, kita ada Amirul Afendi, Sharifah Amani. Because apa yang korang as for now sampai episod 1 korang tengok skill of acting sikit baru kita keluarkan episod 1 kan. So later dia akan start keluar more people, more character, dia punya more build up tu. So lagi macam puji diri sendiri lah kalau cakap interesting kan. Memang interesting. Memang betul. Betul. Tapi saya rasa macam saya hutang budi dengan abang sebab abang bawa Joe Kukatas ke, I mean before this pun dia ada lah kan macam cameo role apa semua dalam filem-filem. Tapi saya rasa hutang budi sebab finally saya dapat jumpa Joe Kukatas. Sebab sebagai student dulu saya rasa dengar nama dia. So dengar nama dia legend dalam teater, and baca dia punya writing juga, baca artikel dia. Jadi saya rasa macam bila dapat jumpa dia ni. Tapi bila saya jumpa dia hari tu, saya rasa macam sangat-sangat terhutang budi dengan abang sebab abang bawa dia dan saya dapat jumpa orang yang selama ni saya tanya macam mana dia. Betul. Sebab bila kita baca penulisan dia, kita dapat imagine, tapi bila jumpa lain. Macam always lain. Betul. Even dalam ID pun nampak, dalam social media lain, dekat luar kau lain. Macam Pali lain kat social media. Saya tak aktif sangat. Semalam pun nampak ada tak adalah post hari-hari. Tak update pasal diri. Kita suka update pasal dunia. Kita
kita generasi muda Dia yang post bila ada concern. duit je. Itu pun betul. Itu pun betul. Tapi kita ni Padi, generasi muda yang Ya. fikirkan masa depan. Kita cakap pasal benda penting-penting macam alam sekitar. Saya ada rule survive saya ke lah. Faham. Okay, so kalau korang nak tahulah Joko Katas dia kalau korang kecil-kecil tengok TV ada satu iklan rokok. Don't break my heart. Nanti korang tengok. Memang dari situ saya kenal lah. Ya, dia ikan Petronas Yasmin Ahmad dulu. Dia berlakon. And then dia pernah berlakon dengan cerita mandatory. So back about 7-8 years ago. And then I memang teringin sangat nak bagi dia because I tak puas. Betul. Tak puas bekerja dengan dia. So lama, and then ketika develop ni memang I cakap I punya DKL memang nak bagi kat dia. Then dia perform best gila. Perform Memang best masa gila. last tu kan kita orang rasa macam puas tau. Apa tahu dia macam selalu kita tengok series kan dia macam like dia build up. Kita kena buat masa episod lah. Kita kena review balik. Review balik. Baru because now susah untuk kita cakap because dia baru starting point. Betul. Tak nak spoil kan tak orang. nak spoil. Jadi, Dan kita nak borak macam mana how kita buat this scene, how buat that scene kita pun. kena buat lagi dia balik. So it's Mungkin episod 4 dah keluar kita boleh panggil lagi. mungkin bagi sampai episod 6. Sedap sikit nak Sedap orang. sikit. So sebab semua sebab Amirul Effendi akan keluar lambat. So episod 6 akan keluar dah semua. Habis karakter dah keluar. Dah tak ada orang dah. Dekat episod 6 tu lagi lebih mudah untuk kita bercerita. Sekarang ni susah sikit. Diorang baru kenal 3 karakter baru. Baru 3 karakter baru kenalan. 4 lah Rosham. Sikit sangat. Dia tak cukup kenal lagi. Baru Rosyam baru berapa line baru keluar. Tak bagi tahu lagi exactly apa benda lagi. Tapi episod 2 Rosyam akan start. Dah banyak kemunculan dia. Jadi lah bang, jadi sebab kita pun macam dah cover pretty much a lot of things dah. Jadi nak tanya abang lah. Macam apa harapan abang untuk ID? Sebab tadi abang cakap macam ID ni macam dia more like pengajaran lah kan. Abang cakap macam bukan nak mengajar tapi sebagai message untuk disampaikan untuk generasi muda. Selain daripada tu apa lagi abang rasa abang nak bagi macam untuk contoh bukan untuk generasi muda, contohnya macam untuk generasi abang sendiri ke ataupun yang atas Semua daripada orang abang. lah. Untuk semua orang. So basically satu point yang paling penting tentang ID dia tentang data. Data ni kita selalu dia pasal data dan internet. Internet ni satu benda yang infinity. Infinity lawless. Dia susah nak dijadikan akta. Bukan saja negara kita tau. The whole world. So that's why kita ada isu skandal Facebook 2018. Kita ada Cambridge Analytica data punya isu. Dan benda ni susah nak dikontrol oleh undang-undang. Betul. Susah. So jadi government tak, mana-mana government dalam dunia termasuk Amerika Syarikat pun susah nak kawal tentang dunia internet dengan data ni semua is difficult. So jadi kita sendiri yang kena aware pasal benda ni supaya kita dapat protect diri kita. Supaya scamming punya isu, manipulation punya isu berjaya dikurangkan. Okay, just a fun fact lagi. Saya first time tengok ID, saya teringat satu series dekat Netflix. Celebrity. Sebenarnya ramai orang cakap macam selebriti. Abang tak pernah tengok pun selebriti. Abang tak pernah tengok. Not high level. Betul lah. Abang tak pernah tengok pun. Semua orang macam selebriti macam aku tak pernah tengok ni. Mungkin trailer saya inspired daripada trailer Celebrity. No wonder lah orang kata selebriti sorry tu. Okay je kan. Tapi ramai after yang tengok first episode pun orang start cakap pasal selebriti tu. So abang tak pernah tengok selebriti tapi cerita ni sebenarnya inspirasi dia tak nak cakap. Tapi bukan selebriti. Biarlah Biarlah rahsia. rahsia. Tapi saya ingat abang pernah cakap dengan saya
idea dia timbul masa abang tengah bawa kereta. Yes. Pasal abang cakap kenapa tak ada orang buat cerita pasal semua data punya link ni. Sebab masa tu kan negara kita pun macam kita tahu lah ya. Dah banyak kan. Tahun ni saja pun dah. Bukan negara kita je. Negara luar juga. Semua, so the whole world tengah ada krisis sebenarnya. Krisis data ni because new resource kan ni adalah data kan. Ke time bawa kereta tiba-tiba ada radio tengah cakap ada data leak ke apa ke. Oh tak I don't know. Macam movie pula. Dia datang daripada is a simple idea je. Kalau kalau kita semua data kita ni the whole rakyat negara kita ni jatuh kepada orang yang salah. Adakah kita semua ni dikena dimanipulate? So isu dia besar tapi kita wrap dengan benda-benda yang comel lah. Cinta dulu then later you akan jumpa benda yang lebih besar lah. Betul. Jadi cakap pasal scam, soalan terakhir lah saya rasa. Soalan terakhir. Abang pernah kena scam? Actually mak saya pernah kena scam. So kalau saya sendiri mungkin tak kisah sangat kan. Bila mak kena scam tu, itu benda yang memedihkan dan kita tak boleh buat apa-apa kan. So it's difficult lah sebenarnya. Terutama orang-orang kampung, mak-mak kita. Itu yang paling penting tu. Bila mak kena scam tu memang koyak kan. Sedih lah untuk kita kan. Inilah dia impact yang daripada cerita ID tu. Daripada internet di scam kan segala data kita. Alright. Jadi saya rasa abang pun harapkan macam orang yang tengok ID ni macam ada awareness lah. Ada awareness tentang ni. data yang you punya data. Betul. Kan. So tak isi you punya data tu merata-rata kan. Tanpa sebarang orang cakap background check dulu benda tu sah ke tak kan. Yes. Jadi I think that's it lah untuk episod kali ni. So kita akan tengok ID ni Hari Jumaat. Aku pula dah kena ingatkan orang pula. Kau tak ingat pula. Kita tengok ID. Jadi kita saksikan ID setiap hari Jumaat jam 9 malam dekat Astro Premier Channel 410. Tapi kalau tengok lebih awal kat mana Bali? Saksikan di on demand. Ya, jam 12 malam. Alright. Thank you Abang Elise waktu dia datang. Thank you sama-sama. Thank you. Alright. See you guys in the next episode of Shore Reel.